Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kelas kedua saya. Kelas kedua ni mengikut jadual seperti saya mengajar di sekolah dulu. Saya dulu pernah mengajar di sekolah kebangsaan pasukan polis hutan Ulu Kinta. Jadi pasukan polis hutan tu dekat dengan hospital Tanjung Rambutan ya. Tapi janganlah anggap saya begitu. Saya mengajar dekat sekolah kebangsaan pasukan polis hutan. Jadi bila saya mengajar saya ikut jadual, mengikut subjek. Matematik, saya ajar sains, saya ajar English, saya ajar sejarah. Sebab saya guru multi purpose. Guru yang kena mengajar semua subjek. Ya, melainkan mengajar agama aja. Sebab saya tak ada tauliah ya. Tauliah agama tak ada. Baik. Jadi saya nak menyambung kuliah saya mengikut jadualnya lepas ni ialah kuliah masih lagi dalam topik hukum daya tarikan ya. Jadi sebenarnya kita beruntung duduk di negara yang aman ini. Sebab kita ada Bukit Aman ya. Bukit Aman tu faham je lah. Jadi bila aman bermakna kita boleh memberikan idea, berhujah dan memberikan pandangan dalam suasana aman. Kita juga beruntung kerana duduk di bumi yang aman ini. Kita pula ada nama Bukit Beruntung ya. Beruntung kita duduk di bumi Malaysia ini. Kemudian setelah kita berada di Bukit Beruntung, saya bertolak ke nilai. Kita kena menilai impian kita. Masing-masing kita ada impian. Impian inilah yang kita nak guna untuk membangunkan negara. Saya sampai ke nilai impian di dekat dengan Seremban di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dekat nilai. Nama tempat tu Nilai Impian. Saya menilai impian saya balik. Apa impian yang ada pada diri saya dan saya harap tuan-tuan juga punya impian. Bagaimana nak memakmurkan bumi Malaysia tadi yang saya sebutkan melambangkan Darul tadi. Kita ada Darul Makmur, kita ada satu lagi Darul nama Darul Quran. Iaitu sebuah universiti yang khusus mengaji Al-Quran dekat dengan Kuala Kubu Baru. Jadi semua dah ada di Malaysia ni. Cumanya sekarang kita nak mengaplikasikan ke semua ilmu yang kita dah tengok tadi dalam kehidupan kita hari ini. Jadi bermakna pelajar-pelajar sekian dan juga para pendengar, kita dengar baru ni berita daripada Turki ya, iaitu sebuah muzium bertukar menjadi masjid, disambut secara besar-besaran oleh dunia Islam, iaitu Presiden Erdogan mengisytiharkan muzium yang telah dibina oleh kerajaan Byzantine, kerajaan Rom dulu, bertukar menjadi masjid. Itu berita gembira untuk seluruh dunia Islam tanpa pertumpahan darah. Maknanya bertukarnya daripada muzium, asalnya sebuah gereja, bertukar menjadi muzium, kembali menjadi masjid pula. Dan Erdogan membacakan ayat Quran. Dia baca ayat Quran seorang diri didengar oleh seluruh rakyatnya di dalam masjid itu. Jadi cerita Turki ini bermula dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Konstantinopel akan ditawan oleh raja yang sebaik-baik raja. Dan rakyat yang sebaik-baik rakyatnya. Akhirnya berlakulah selepas 600 tahun ya. 800 tahun selepas itu, untuk membuktikan kebenaran hadis itu, dalam pada itu Rasulullah tidak menyebut orangnya Muhammad Al-Fatih. Cuma Rasulullah memberitahu pemimpin yang sebaik-baik pemimpinnya. Raja yang sebaik-baik raja itu rupanya berlaku kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi sejarah Turki ini sangat gemilang. Seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, dia mendengar hadis Nabi ketika tu dia dah berusia sangat tua dah. Dia pernah mendengar Nabi menyebut tentang sahabat. Akan ada sahabatku yang akan mati di bawah benteng kota Konstantinopel. Jadi bila terdengar genang perang, dia akhirnya menuju ke Konstantinopel. Panglima perang tidak membenarkan dia pergi kerana dia tersangat tua. Apa kata Abu Ayyub? Aku pernah mendengar hadis Nabi. Nabi bersabda, akan ada sahabatku yang mati di bawah benteng kota Konstantinopel. Tidak ada lain orangnya. Ini melainkan akulah orangnya. Jadi apabila dia pergi ke Turki, kemudian dia dikebumikan di situ. Jadi nak membenarkan hadis Nabi tadi, lantas Abu Ayyub bertindak
kerana dia rasa dialah orangnya yang disabdakan. Baik. Jadi apabila kita kembali kepada cerita kita di bumi Malaysia ini, harapan kita sangat tinggi supaya bumi Malaysia ini menjadi tapak untuk perjuangan Islam yang aman damai. Jadi kita kena bersiaplah untuk menempa sejarah baru seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayat baginda. Jadi saya nak buat satu komen sikit. Dulu bila kita menghantar surat ke kampung, kita tak lupa menulis darul. Antaranya Pahang Darul Makmur, Perak Darul Ridwan, Kedah Darul Aman, Negeri Sembilan Darul Khusus. Negeri Sembilan je khusus. Khusus untuk Negeri Sembilan. Saya pun tak dapat maklumat apakah maksud Darul Khusus bagi Negeri Sembilan. Saya ingat Darul Khusus Negeri Sembilan ni dia khusus untuk Negeri Sembilan saja. Ada keistimewaan tersendiri yang kita kena gali. Minang, adat Minang. Adat Minang antaranya iaitu negeri yang kuat mempertahankan adatnya. Ya. Jadi itu kita kena tanya pada orang Negeri Sembilan. Lagipun kita ada 9 raja ya. Raja-raja kita ada 9 di seluruh negeri ini. Jadi kita meninjau kembali sejarah alam Melayu ni. Rupa-rupanya British telah ada satu perancangan untuk menjajah tanah Melayu waktu itu. Maka mereka bertapak di Singapura dulu, Stamford Raffles. Kemudian Melaka dengan Portugisnya. Pulau Pinang dengan Francis Light-nya. Bermakna dia mengawal negeri-negeri selat. Dipanggil Strait Settlement. Jadi British sudah ada perancangan supaya mereka akan campur tangan dalam urusan negeri. Akhirnya berlakulah satu peristiwa berdarah iaitu J.W. Bush bertindak untuk mengambil alih pentadbiran negeri Perak. Jadi berlakulah perjanjian Pangkor. Lepas perjanjian Pangkor dia cuba nak ambil semua harta di negeri Perak di Lembah Kinta, Bijih Timah untuk dibawa ke London. Akhirnya dia sudah ada tipu helah di situ. Pada awalnya nak menjadi penasihat kepada Raja-Raja Melayu. Rupanya dia telah melampaui batas. Akhirnya J.W. Bush dibunuh di tepi Sungai Perak. Jadi maknanya sejarah alam Melayu ni penuh dengan cerita-cerita yang nak digunakan untuk membina masa depan negara. Antaranya bila berlaku sistem penjajahan British, mereka telah menjajah otak orang Melayu supaya menggunakan otak belah kiri saja dalam proses belajar. Iaitu proses belajar yang hanya semata-mata logik. Tetapi sebelah kanan otak orang Melayu diabaikan. Belah kanan ini adalah otak yang kreatif, yang penuh dengan perancangan, penuh dengan idea. Tetapi British tidak mahu orang Melayu menggunakan otak kanan. Jadi dia tekankan di sekolah menggunakan otak kiri yang semata-mata hafal. Apabila Menteri Pelajaran naik, iaitu Dr. Mazli Malik, beliau telah membuat satu pandangan cadangan supaya bringing art and science together. Tidak ada lagi pemisahan antara art dengan sains. Maknanya otak kiri kanan ini seiring. Sebab Allah jadikan berpasang-pasang. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah jadikan berpasang-pasang. Jadi ada kiri ada kanan. Jadi proses belajar kita jangan diletakkan sebelah otak saja. Nanti otak tu tak seimbang. Jadi jadikanlah kita rakyat yang seimbang cara berfikirnya supaya Malaysia menuju ke negara bahagia dan sejahtera. Sekian dulu. Lepas ni ada kuliah lain belah petang nanti waktu asar nanti. Lepas asar insya-Allah. Saya sambung lagi.